Bermula. Muka surat 34 ada kata musannif, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darin amin ya rabbal alamin. Kata musannif huraian sifat yakni yang kedua daripada 20. Jadi di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, diwajibkan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang muslim mempelajari, mengetahui, memahami secara satu persatu sifat-sifat yang telah diijma'kan oleh ulama kita, iaitu sebanyak 20 sifat. Bukan bererti kita beriktikad Allah itu memiliki 20 sifat sahaja, bukan. 20 sifat itu yang tidak dapat tiada, wajib dipelajari secara tafsil, kerana ia sebagai dasar dan asas akidah kita. Jadi yang kedua di situ pada tuturan. Yang kedua maknanya pada tuturan, pada cakapan saja. Yang kedua bukan bermaksud sifat Allah tu ada beratur dulu kemudian, bukan. Bukan bermaksud sifat Allah yang mula-mula wujud, sebelum tu tak ada lagi sifat lain. Kemudian yang kedua ada pada Allah, muncul pada Allah sifat qidam, bukan maksud begitu. Jadi jangan faham begitu. Kenapa? Kerana segala sifat Allah itu qadim, sedia kala semuanya, tidak ada dulu dan kemudian. Berbeza dengan sifat kita. Kita mula-mula Allah ciptakan daripada tiada kepada ada, betul? Waktu Allah jadikan kita ada tu dalam perut mak kita tu, boleh mendengar tak? Pekak lagi kita, betul? Ada ilmu tak? Jahil lagi kita. Hidup ke tidak? Tak hidup lagi. Jadi sifat kita ni ada dulu kemudian. Sifat Allah tidak ada dulu dan kemudian. Kenapa? Kerana segala sifat Allah itu sedia kala. Apa maksud sedia kala? Ni nak belajar sedia kala. Jadi yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai 20 itu hanya sebutan sahaja. Boleh kita nak letakkan sifat qidam ni nombor 20 boleh. Ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh supaya kita boleh membezakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau tak boleh membezakan, nanti kita menyamakan sifat Allah. Lawan bagi membezakan apa? Lawan bagi membezakan, menyamakan. Jadi kalau kita tak boleh membezakan sifat yang layak dengan zat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk, maknanya nanti kita akan menyamakan. Betul? Kalau tak boleh membezakan, maknanya menyamakan, betul? Apa hukum menyamakan sifat makhluk dengan Allah? Syirik dah? Syirik. Sebab tu wajib mengaji. Wajib mengaji sehingga kita faham, agar dapat kita membezakan yang mana sifat Allah dan sifat makhluk. Baik, jadi malam ni kita nak huraikan tentang sifat qidam Allah Ta'ala. Apa erti qidam? Ertinya sifat sedia kala Allah. Jadi erti qidam sedia kala. Apa yang kita faham dengan maksud sedia kala? Sebelum kita mengaji, sebelum kita bacakan huraian dia, apa yang kita ramai-ramai faham tentang sedia kala Allah? Memang ada. Memang ada. Memang ada macam mana? Memang ada macam mana? Sedia kala tu maksud macam mana? Ada yang faham dah lama ada, betul? Ada yang faham sedia kala tu dengan mana dah lama ada. Ada yang faham sedia kala dengan maksud begitu.
Kalau yang difaham sedia kala dengan makna dah lama ada, itu salah. Itu bukan sifat Allah. Allah bukan dah lama ada kan. Bila disebutkan dah lama, menunjukkan bersangkut paut dengan masa. Jadi apa maksud sedia kala Allah? Maksud sedia kala Allah ialah tidak ada permulaan bagi adanya. Itu maksud sedia kala Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tulislah. Tulis. Itu maksud sedia kala Allah. Sedia kala Allah dengan makna adanya Allah Ta'ala itu tidak dimulai oleh tiada. Tidak dimulai oleh tiada. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Itu maksud sedia kala Allah, bukan dah lama ada. Baik. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Yang pertama sekali wajib mengetahui. Jadi wajib mengetahui di sini hukumnya wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Kita dah belajar belum hukum syarak? Takrif hukum syarak dah belajar belum? Dah. Ada berapa hukum syarak? Ada di 5. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Jadi apa erti wajib? Perkara yang dituntut oleh Allah ke atas pihak kita, diri kita makhluk ataupun hambanya, sebagai perintah yang muktamad. Itu wajib. Suruhan Allah yang muktamad, tak boleh dipilih-pilih untuk dilaksanakan. Itu erti wajib. Tak boleh pilih. Solat 5 waktu wajib. Tak boleh pilih mana solat yang kita suka untuk kita buat. Setiap yang Allah wajibkan mestilah dilaksanakan oleh siapa pun. Itu wajib pada syarak. Maka ini di antara cabang-cabang perkara yang menjadi kewajipan pada syarak, iaitu apa? Mengetahui. Wajib mengetahui. Dengan makna kalau kita tidak mengetahui, kita telah meninggalkan perkara yang wajib. Jadi wajib mengetahui. Mana kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak belajar, tak nak mengaji, mana kita telah meninggalkan di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah. Jadi wajib mengetahui serta mengaku. Nak mengetahui ni bagaimana caranya? Kenalah hadir majlis ilmu, kenalah mengaji, kenalah datang, kenalah hadir majlis ilmu. Mustahil kita duduk di rumah, tak keluar rumah, tak cari ilmu. Kita tahu ilmu dunia pun begitu. Kita nak anak-anak kita pandai ilmu akademik, kalau tak keluar cari ilmu di sekolah, taknya pandai. Begitulah juga dengan ilmu akhirat, ilmu tauhid. Kita tak akan faham tentang ilmu akidah, ilmu tauhid kalau kita tak keluar daripada rumah dia cari. Jadi wajib cari ilmu, wajib keluar daripada rumah cari ilmu, kecuali di rumah kita ada majlis ilmu. Kecuali di rumah kita ada majlis ilmu fardu ain. Contoh datuk kita mengajar di rumah fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid. Tak apa beres, tak nak datang surau masjid. Ataupun suami kita mengajar di rumah fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, ilmu fardu ain, tak ada masalah tak pergi masjid surau mengaji. Tapi kalau di rumah tak ada majlis ilmu fardu ain, sedangkan kita tak lepas lagi tuntutan fardu ain, maka wajib keluar daripada rumah cari ilmu. Kalau duduk je di rumah, sedangkan diri kita tak lepas lagi fardu ain, duduk je di rumah, tak keluar belajar cari ilmu fardu ain, maka hukumnya berdosa. Jadi fasik. Jadi fasik, duduk dalam kefasikan. Kalau 15 tahun, 15 tahun lah duduk dalam fasik. Kalau 20 tahun, 20 tahun lah duduk dalam fasik. Kalau sampai mati dia tak menuntut ilmu fardu ain, matinya fasik. Na'udzubillah. Jadi banyak benda yang menjadikan kita ni fasik. Apa maksud fasik? Tergelincir daripada ketaatan kepada Allah.
tak solat fasik, dedah aurat fasik, meninggalkan ilmu yang wajib, tak nak belajar ilmu yang wajib, jadi fasik. Jadi banyak benda-benda yang menjadikan diri kita ni fasik. Lawan bagi fasik tu apa? Adil. Kita nak mati sebagai Muslim yang adil, kita tak nak mati sebagai orang yang fasik. Jadi di antara perkara yang menjadikan seseorang itu fasik, tidak menuntut ilmu fardu ain, sedangkan dirinya tak lepas lagi. Tauhid dia tak erti lagi, tasawuf dia tak boleh nak membezakan sifat mazmumah, sifat mahmudah. Apa sifat yang wajib ada dalam hati tak tahu, apa sifat yang haram ada dalam hati tak tahu, bagaimana nak bersihkan penyakit-penyakit hati tak tahu. Dia tak nak mengaji tasawuf, jadi fasik. Dia baca Quran, bacaannya salah, lebih-lebih lagi bacaan yang wajib-wajib di dalam solat, dia tak nak mengaji Quran, jadi fasik. Jadi kena mengaji. Jangan tangguh-tangguh lagi dah. Dunia dah nak kiamat dah. Dunia nak kiamat dah. Mengaji cepat-cepat. Bukan persiapan kiamat, persiapan mati kita sendiri. Walaupun kiamat tu lambat lagi, kita ni boleh jadi esok lusa matilah. Jadi wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati tiap mukallaf tadi, meskipun dia saja, walaupun dia seorang menteri, walaupun dia seorang ahli perniagaan, jutawan, dia wajib mengetahui dan mengaku di dalam hatinya akan tentu sungguh sedianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mengiktikadkan di dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sedia kala. Wajib i'tikad Allah bersifat sedia kala. Jadi sedia kala ini sifat yang wajib ada pada Allah. Apa maksud sifat pada Allah? Suatu sifat yang akal kita menghukumkan mesti pada Allah Ta'ala. Bukan maksud wajib di situ sama dengan wajib sembahyang. Wajib sembahyang cerita lain, wajib ada sifat iradat, wajib ada sifat kidam pada Allah, tu wajib yang lain. Dulu kita dah belajar hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Betul? Wajib sembahyang cerita lain, wajib adat cerita lain, wajib aradi cerita lain. Jadi jangan kita dengar perkataan wajib yang kita faham hanya satu sahaja. Wajib sembahyang lain, buat dapat pahala tinggal berdosa. Itu wajib pada syarak. Wajib pada akal, contohnya mana? Akal kita menghukumkan wajib, yakni mesti Allah tu ada, mesti Allah ada. Itu wajib akli. Lepas kuliah wajib makan, itu wajib adat. Lepas kuliah ada makan, itu wajib pada adatnya. Di sinilah. Di tempat lain lepas kuliah wajib tak makan, tempat lain tempat lain lah. Dia adat lain lah. Itu orang panggil hukum adat. Tapi hukum adat di sini lepas kuliah wajib ada makan, mesti. Tiba-tiba malam ni tak ada makan, mustahil adat nama dia. Tu. Tapi ada lah, nampak macam buku-buku seri tu kat luar tu. Siapa balik rugi kan? Baik. Tak terima baharu. Jadi sifat sekala Allah Ta'ala ini wajib. Ingat tu, wajib kita makna wajib pada syarak. Allah tuntut ke atas diri kita ni, menyungguhkan, membenarkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti bersifat sediakan. Jadi sedia kala Allah tu mesti, wajib maknanya mesti. Apa maksud wajib pada akal? Kita dah belajar 3 hukum akal. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Ulang kaji. Apa maksud wajib akli? Sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Itu wajib akli. Jangan buat main-main hukum akal ni. Tak faham 3 hukum akal ni, kita takkan dapat mengetahui mana akidah yang betul, mana akidah yang salah.
Sebab mengetahui, memahami hukum akal yang tiga ni alat untuk kita mengetahui sesuatu pegangan itu betul ataupun salah. Jadi kalau kita tak faham tiga hukum akal tu, jadi masalah lah. Wajib akli, iaitu suatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata, mesti ada sahaja, mesti ada sedia kala lagi, dan dia tidak berubah menjadi tiada sampai bila-bila. Itu wajib akli. Jadi contohnya ni qidam Allah Ta'ala ni, sifat qidam ni masuk dalam perkara yang wajib akli, perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada pada Allah. Jadi tak boleh kita nak kata Allah tu tidak bersifat sedia kala, tak boleh, sebab sedia kala Allah tu wajib, mesti. Dia benda yang boleh berubah-ubah ni tuan-tuan, daripada tiada kepada ada kepada tiada, dia boleh berubah-ubah. Itu namanya harus pada akal namanya. Itu bukan wajib pada akal, harus pada akal. Kita dah belajar dah hukum harus akli, iaitu sesuatu perkara yang akal kita boleh menerima ada dan tiada. Ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Besok kita hidup lagi, insya-Allah akal boleh terima tak kalau kita hidup balik, kita hidup besok? Boleh terima tak? Besok kita hidup lagi, boleh terima ke tidak? Besok kita mati, akal boleh terima tidak? Harus. Tapi nak mati ke besok? Tak nak lagi, duit belum banyak lagi. Maknanya hidup kita tu masuk dalam perkara yang harus pada akal. Mati kita pun harus pada akal. Kewujudan alam ini harus pada akal. Sebab tu sedia kala lagi dulu kita tiada, sekarang kita ada, dan lepas ni kita binasa, lepas tu Allah hidupkan semua. Sebab kita ni perkara yang harus pada akal. Adapun Allah dah sedia kala lagi ada dan kekal ada selama-lamanya, tidak akan bertemu dengan kebinasaan. Itu sifat Allah. Jadi tak terima baharu. Tak terima baru. Apa maksud tak terima baru? Dalam kitab tu ditulis tak terima baharu, yakni tak terima pada akal maksudnya. Dalam kitab tu ditulis ringkas je tu. Kalau patut dobet untuk kita nanti sendiri kat rumah nak baca balik ulang, kaji balik, mudah nak faham. Jadi wajib mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh sedia kalanya ataupun sedianya Allah. Sedia tu terjemahan daripada qidam lah. Terjemahan daripada qidam. Sedianya Allah Ta'ala tak terima baharu, yakni tak terima pada akal baharunya Allah. Itu maksudnya. Tak terima pada akal, tak masuk akal Allah itu bersifat baharu. Baharu ni lawan bagi sedia kala tuan-tuan. Sedia kala lawannya baharu. Baharu bukan maksud terkini. Baharu bukan maksud terkini, bukan. Baharu yang yang dibahaskan dalam kitab tauhid ni, bila sebut baharu tu ialah apa? Menunjukkan kepada segala sesuatu yang bermula dengan tiada. Tiap-tiap sesuatu yang berasal daripada tiada, itu namanya baharu. Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, itu namanya baharu. Jadi diri kita baharu ke tidak? Baharu. Alam ni baharu dah. Baharu. Syurga baru dah. Syurga baru dah. Syurga baru dah. Sedia kala ada tak syurga? Sedia kala ada tak syurga? Tak ada. Syurga tak ada sedia kala lagi kan? Sedia kala ni, yang ada sedia kala ni hanya Allah dengan segala sifat-sifat kamalah dia. Selain daripada Allah tak ada. Nampak tak tu? Jadi yang bersifat sedia kala ni hanya Allah. Jangan dikatakan syurga sedia kala pula. Kalau syurga sedia kala, maknanya dah menyamai dengan sifat Tuhan pula dah syurga. Syurga tu baharu, asalnya tiada syurga, kemudian Allah menciptakan syurga. Faham daripada perkataan menciptakan, berasal, makna menunjukkan sesuatu yang diciptakan itu berasal daripada tiada. Itu panggil diciptakan. Syurga itu dijadikan, syurga itu diciptakan.
Jadi syurga itu berasal dari dia tiada. Makna syurga itu bersifat baharu. Bersifat baharu syurga itu ada permulaan. Jadi Allah nak dikatakan Allah itu ada permulaan, tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Kenapa akal kita tak boleh terima sekali-kali nak dikatakan Allah itu bersifat baru? Kenapa akal tak boleh terima? Kenapa akal tak boleh terima Allah tu baharu? Kenapa tak boleh terima? Ni yang kita tak nak mengaji tauhid ni. Ini yang kata dah kenal Tuhan, tak payah mengaji tauhid ni. Sebab itulah maksud mengenal Tuhan tu bukan tahu namanya Allah. Bukan itu maksud kenal Tuhan. Kenal Tuhan bukan maksud tahu Tuhan tu namanya Allah. Tahu Allah tu Tuhan, tiada yang lain. Bukan tu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Kata ulama yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala itu kita mengetahui apakah sifat yang wajib ada pada Allah, dan apakah sifat yang mustahil bagi Allah, dan apa sifat yang harus bagi Allah. Kita dah tahu ke belum? Dah tahu ke belum? Sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang harus bagi Allah, dah tahu ke belum? Jawab aja deh. Itu satu masalah penyakit kita ni, tak nak mengaku. Tak nak mengaku yang kita tak reti, tak belajar lagi. Tak apa kita nak malukan, dah memang hakikat kita tak tahu. Betul? Hakikat diri kita ni memang tak ada ilmu pun. Yang pandai-pandai tu dia asbab daripada dia usaha belajar. Kita pun macam tu lah. Jadi kenapa nak malu dengan hakikat diri kita? Orang yang tak nak mengaku hakikat diri dia takkan berubah sampai bila-bila. Dia akan duduklah dalam keadaan begitu. Sebab apa? Dia rasa dirinya tak ada apa-apa kelemahan kekurangan. Jadi kita tak tahu. Jadi bila tak tahu, wajib belajar. Wajib belajar. Kalau kata dah tahu, apa dia? Contoh kita tanya, dah tahu ke belum sifat yang wajib bagi Allah yang disuruh oleh ulama' tu? Ulama' kata wajib kena tahu segala sifat yang wajib bagi Allah yang dah dimuafakat oleh ulama'. Ada berapa? Ada 20. Apa dia 20? Wujud, kidam, baqa. Apa maksud wujud? Entahlah, saya hafal je. Tak jadi. Menghafal tak jadi. Maksudnya memahami tu. 20 tu kena tahu, kena faham satu per satu. Ertinya apa? Maksudnya apa? Dalilnya mana? Mana bukti adanya Allah? Yang kita mengaku ada Allah, mesti ada Tuhan, mesti ada Tuhan. Mana bukti? Kalau tak tahu, tak lepas lagi pada ain tu. Tapi kita tahu buktinya tu ada dalam ni, dalam buku ni, dalam kitab ni ada dah semua dah. Ulama dah siap karangkan semua lengkap dah ni. Nak melepaskan tuntutan fardu ain, ngajilah kitab ni daripada awal hingga akhir, istiqamah, ngaji sungguh-sungguh, jaga niat, jaga adab, insya-Allah lepas tuntutan fardu ain kita dari sudut ilmu tauhid, insya-Allah. Tak payah suruh kita cari dalil sendiri. Sebab kita nak menghukumkan ada Allah tak sama macam kita menghukumkan ada surau. Betul? Ada tak surau? Ada tak surau? Ingat jawab tak ada ni. Adalah surau, betul? Mana surau? Ni boleh tunjuk. Ada tak Allah? Ada tak Allah? Mesti ada. Jangan pula. Dia akidah tak boleh Akidah mesti jazam. Tak boleh. Allah ada tak? Itu tak jazam, tuan-tuan. Dia syarat akidah mesti jazam, mesti yakin dan jazam. Kalau tu maknanya itu bukan jazam, bukan yakin. Dia mesti ada Allah tak? Mesti ada. Tu mesti ada. Mana dalil? Tadi ada surau kita boleh tunjuk. Ada Allah, nak tunjuk ke mana? Kita nak menghukumkan ada Allah, Allah ada. Mana bukti? Kalau ada surau kita boleh tunjuk ni surau lah ni. Kita duduk dalam ni surau lah. Dah kalau kata ada Allah, mana dalilnya? Sebab tu kata ulama, mengetahui akan dalil yang menunjukkan tentang sifat kesempurnaan Allah itu juga
Mana dalil ada Allah? Dalam Quran ada sebut. Dalam Quran ada sebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa dia? Allah itu Tuhan. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ataupun fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah dalil. Itulah buktinya. Quran tu. Dalam Quran tu Allah mengaku yang dirinya ada. Itulah dalil. Sebab tu nak menghukumkan ada Allah tidak semudah nak menghukumkan adanya makhluk. Nak menghukumkan ada makhluk tu orang panggil adanya makhluk tu perkara yang wajib akal, yang daruri, yang mudah aja kita nak hukum ada, kita nak menghukumkan ada surau, mudah aja, boleh tengok, boleh nampak, boleh tunjuk, boleh pegang, boleh sentuh. Tapi nak menghukum ada Allah tidak semudah itu. Dia kena nazari, kena fikir, kena cari dalil dan bukti-bukti dia. Sebab Allah tu bukan sesuatu yang boleh dilihat dengan mata kepala kita. Ayat ni dalilnya firman Allah Ta'ala huwal awwalu. Ni dalilnya, dalil akli, dalil nakli namanya, bukti. Yang pertama tadi kita dah tahu di antara sifat yang mesti ada pada Allah ataupun Tuhan ni, dia mesti bersifat dengan qidam. Erti Melajunya sedia kala, maksudnya tidak ada permulaan. Itu maksud sedia kala. Jadi mana dalil Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan? Mana bukti yang kita pegang, yang kita percaya, yang kita yakin Allah tu sedia kala, Allah sedia kala? Allah tidak bersifat baharu, Allah itu sedia kala, Allah mesti bersifat sedia kala. Mana dalil? Mana buktinya? Buktinya kata ulama ada di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Hadid. Pada ayat mana? Huwal awwalu, dialah yang awal. Maksud awal tu jangan kita terjemah ikut kepala kita. Sebab tu ulama tu penting untuk mentafsirkan, menterjemahkan, menghuraikan maksud Quran dan hadis. Jadi kok mana-mana pun kena pakai ulama. Jangan kata nak pakai Quran hadis ulama tolak. Faham? Siapa nak menghuraikan ayat ni kalau bukan ulama? Kita nak huraikan. Kalau kita kata saya tak nak pakai ulama, saya nak pakai Quran dan hadis saja. Baik, macam mana saya nak memahami Quran tu? Wal awwalu, saya nak faham macam mana tu? Kalau baca terjemah dia yang awal. Apa maksud dia yang awal? Ada pahaman-pahaman yang sesat yang terjemahkan ayat ni, wal awwalu ni, dia jadikan ayat ni dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu berasal daripada tiada dulu. Wal'iyadzabillah min dzalik. Allah tu tak ada dulu. Asalnya Allah ni tak ada. Kemudian yang mula-mula muncul Allah. Itu maksud awal di sini. Na'udzubillah. Kufur tuan-tuan. Ada seorang mamak daripada mana kita tak tahulah duk mengajar macam tu. Itu hati-hati tuan-tuan, nak mengaji tafsir, nak mengaji tafsir Quran, nak mengaji tafsir hadis, pastikan yang mengajar tafsir hadis ni orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan main tadah aja. Jangan main tadah aja. Memang ilmu tafsir itu bagus, tapi pentafsir tu yang mengajar tafsir tu kalau akidahnya Wahabiyah, dia akan terjemahkan Quran tu mengikut pahaman Wahabi dia. Hati-hati. Jangan main tadah. Sebab tu dulu kan fardu ain dulu. Jangan kalut-kalut nak ngaji tafsir hadis, tafsir Quran. Bawa bertenang dulu. Selesaikan fardu ain ni betul-betul, mantapkan akidah betul-betul, fahamkan sifat-sifat yang layak, yang tak layak dengan Allah betul-betul, baru orang kalau mengajar kita tafsir hadis, kefahaman huraiannya lain, kita boleh kesan, kita takkan terima. Tapi kalau kita pergi menadah kitab tafsir hadis dalam keadaan akidah pun kita tak tahu, apa sifat yang layak, yang tak layak dengan Allah pun kita tak faham, jadi nanti mudah kita nak terikut terpedaya pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan duduk di atas langit, Tuhan turun di langit dunia, Tuhan ada kaki tangan, Tuhan ada muka, Tuhan berasal dari tiada. Bahaya pahaman ni. Bukan Wahabi je, banyak yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah tu, bukan Wahabi je, banyak lagi yang lain-lain. Akidah Mu'tazilah lain, Jabariyah lain, Qadariyah lain, Mujassimah lain, Mu'attilah lain.
Jadi tugas kita ni sekarang ni belajar, kenalkan, fahamkan betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana. Ni yang kitab kita sedang mengaji ni. Nak mengaji, Allah SWT, nak mengaji, nak belajar akidah, makna pegangan dan kepercayaan di sisi orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Ni dalam ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, ambil kitab ni pergi Jabatan Mufti Wilayah ke mana pergi tunjuk. Hanya kitab ni betul ke tidak di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita jangan mendakwa aku ahli sunnah, tapi macam mana pahaman ahli sunnah wal jamaah? Apa perbezaan akidah ahli sunnah dengan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah? Kalau kita tak tahu yang sebenar, macam mana kita nak membezakan dengan yang tidak sebenar? Kalau kita sendiri tak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar bagaimana, macam mana kita nak membezakan akidah yang lain? Orang yang boleh membezakan ni apabila dia dah ada ilmu. Orang yang boleh membezakan intan dengan kaca adalah orang yang ada ilmu tentang batu permata. Betul tak? Kalau macam kita ni memang kena tipu lah. Mati-mati kita, bukan main bangga lagi. 10,000 ni, jangan main-main. Batu ni pergi bawa tukang cincin, dia kata ni RM5 je. Iya ke? Hari tu saya beli, dia kata 10,000. Kena tipu dah. Sebab kita tak ada ilmu tentang batu. Ni batu cincin, bukan batu isap batu tu kan. Maknanya begitulah juga kalau kita tidak ada ilmu tentang akidah, bagaimana kita nak membezakan akidah yang betul dan yang salah. Sebab tu kita nak ajak masyarakat ni, mari mengaji ilmu tauhid, mari mengaji ilmu sifat 20 ni, mari mengaji ilmu sifat 20 ni, ilmu akidah ni. Tapi orang tak peduli, orang tak layan. Kalau konsert nang penuh stadium. Nak pergi tengok benda haram, nak tengok benda lara, penuh stadium. RM200 tiket paling murah, tak ada masalah. Ni nak ajak mengaji ilmu yang boleh bawa kita masuk syurga, selamatkan daripada azab neraka Allah. Tak peduli, buat tak reti. Macamlah kita ni kebal sangat nak tahan api neraka tu besok. Nampak tak? Ini akidah benda penting, tuan-tuan. Tuan-tuan beramallah macam malaikat sekalipun tak berhenti, tapi kalau akidahnya salah terhadap Allah, Allah takkan terima amal ibadah kita. Berapa orang yang risau tentang amalnya tak diterima oleh Allah? Berapa ramai orang yang risau amalannya tak diterima oleh Allah? Berapa ramai je yang risau, tuan-tuan? Tapi orang yang risau tak ada duit, tak kaya, ini ramai. Orang yang risau tentang mudarat dunia ramai, tapi orang yang risau tentang mudarat akhirat tak ramai. Sebab tu kita tak bertindak. Bila tak risau, tak ada tindakan. Orang kalau risau, rumahnya dirompak, dia akan bertindak, pasang gril, pasang CCTV, panggil jaga dan sebagainya, sebab risau. Orang yang risau amalannya tidak diterima oleh Allah, dia akan bertindak, mengaji, belajar, fahamkan, supaya dia boleh mendirikan ibadat tadi berlandaskan ilmu yang dia belajar. Orang yang tak nak belajar agama ni adalah orang yang tidak risau seandainya amalannya ditolak oleh Allah. Mujur kita Allah pilih, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ada yang rasa menyesal dipilih oleh Allah belajar agama. Wal awalu ni, yakni yang ada sebelum daripada makhluk ni ada, Tuhan tetap telah ada. Itu maksud wal awalu di sini. Ulama kita mentafsirkan wal awalu, dia yang awal, dengan makna dia yang ada sedia kala lagi, bukan dia Allah Ta'ala tu yang awal dengan maksud asalnya tiada segala sesuatu, kemudian Allah yang muncul buat pertama kali. Surau ni tadi, petang tadi, siapa yang awal datang? Katalah Tok Bilal kita yang datang, dia nombor 1 datang, itu orang panggil awal juga. Dia yang paling awal datang surau, betul? Tapi sebelum dia datang tadi ada tak siapa-siapa? Kosong, betul? Tiada. Itu awal lain, bukan awal yang sebegitu yang dimaksudkan sifat Allah.
Jadi awal di sini dengan makna sedia kala kewujudan Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Tak ada permulaan. Kalau Allah tu ada permulaan, namanya kita baru dah ngaji tauhid ni, fahamkan betul-betul istilah tuan-tuan. Jangan leka. Kita bukan datang surau nak main-main. Kita nak mengaji sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah bagi faham. Bila bagi faham, baru kita boleh betulkan amal. Sebab tu saya sarankan kalau boleh ada kitab, buat catatan. Bukan kita mengaji nak main-main, bukan mengaji kerana nak tunggu jabatan agama Islam, tawarkan kita jawatan pekerjaan. Bukan, kita mengaji sungguh-sungguh sebab ibadat kita. Ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Kalau kita tak faham ni, macam mana kita nak baiki akidah ni? Sebut baharu terpinga-pinga, sebut sedia kala terpinga-pinga. Macam mana kita nak faham? Dah tua lah, takkan lah nak bersungguh-sungguh. Macam tu lah. Dia bersungguh belajar ni bukan sebab umur muda tu, sebab kita nak mati. Sebab nak amalan kita ni nanti diterima oleh Allah. Bukan kata bersungguh nak nunjuk ke orang dah. Ramai yang fikir macam tu. Dia menganggapkan ibadat ni tak payah bersungguh. Satunya sebab apa? Kita dah tukarkan matlamat kita hidup atas dunia. Allah Ta'ala kata hidup atas dunia ni ibadat. Itu nombor satu. Nak cari makan, cari kaya, cari nama tu sambilan, sampingan. Tapi kita dah pusing kan? Hidup atas dunia, cari keseronokan, harta benda, kekayaan, sambil beribadat. Jadi ibadat jadi sambilan. Tu yang jadi macam ni. Tu jadi macam ni. Sebab kita dah tukarkan matlamat hidup kita atas dunia. Allah Ta'ala kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan ibadat, supaya ibadat. Kita tukar, tidak dijadikan jin dan manusia atas dunia melainkan untuk mencari harta, kekayaan, kemegahan, kesenangan, keseronokan. Sambil-sambil tu ibadatlah. Kalau ada masa ibadatlah. Kalau ada masa ngajilah. Na'udzubillah min zalik. Betulkan balik niat kita hidup atas dunia. Aku hidup ni sebab ibadat. Cari makan, cari duit, kaya tu sambil. Itu sampingan. Bukan itu tujuan utama kita hidup atas dunia. Kalau tak, nanti apa sahaja benda yang sangkut paut dengan ibadat pun jadi sambilan. Dah ibadat sambilan, maka menuntut ilmu yang nak meluluskan ibadat pun jadi sambil. Ada masa lapang datang mengaji, tak ada masa lapang tak payah mengaji. Sebab apa? Sambil. Ada tak orang pergi kerja macam tu sambil-sambil? Seminggu kadang 2 kali datang pergi ngaji. Pergi kerja ada. Bos tanya, kenapa kau kerja kejap datang, banyak datang? Kan saya sambil-sambil je kat sini. Ada? Mana ada? Tu sambil-sambil. Ada masa pergi, tak ada masa tu salah tuan-tuan. Betulkan balik niat kita. Banyak dah niat kita ni. Sebab tutup guru pesan, dia kata cek balik niat kita. Niat kita ni berubah. Niat kita ni berubah-ubah. Kadang-kadang berubah dengan sebab persekitaran. Kadang-kadang berubah sebab dek kawan-kawan. Betulkan balik niat kita. Ngaji sungguh-sungguh. Jangan letakkan majlis ilmu ni benda tempat paling rendah dalam hati kita. Jangan. Maka sedia kala itu, yakni yang ada sebelum daripada makhluk ini ada, Tuhan telah tetap ada dah. Maka sedia itulah dikatakan sifat qidam. Itulah panggil qidam. Yang kita tu apa? Qidam tu terjemah Melayunya apa? Sedia kala. Apa maksud sedia kala? Ada tak pak makan lepas ni garang? Apa maksud sedia kala? Tidak ada boleh makan, boleh. Sedia kala maknanya tidak ada permulaan. Nak bagi faham tuan-tuan. Minta maaf lah, saya baca kitab ni kat mana-mana macam ni lah. Jangan haraplah saya nak baca satu pipi sekali datang minta maaf dah.
Kita nak baca sikit-sikit sebab nak bagi faham betul-betul. Kita mengaji bukan nak seronok-seronok isi masa lapang sebab TV kat rumah dah rosak, datanglah suruh. Bukan. Sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah redha kita. Hamba ni yang bersungguh. Allah Ta'ala kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang bersungguh kepada kami akan tunjukkan jalan-jalan dia. Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk menuju kepada Allah. Tapi syarat bersungguh. Kalau tak bersungguh, Allah tak akan tunjukkan jalan-jalan dia. Kata Imam Ghazali, jalan ibadat tu sangat terang, sangat jelas. Jalan nak ibadat, nak menuju kepada redha Allah tu sangat terang, sangat jelas. Tapi bukan untuk semua. Untuk orang yang nak. Untuk orang yang nak ibadat, Allah akan tunjukkan jalan. Tapi untuk orang yang melepaskan batuk di tangga saja ibadat, Allah takkan tunjukkan jalan. Maka berjalanlah dia selama hidup ni dalam kesesatan sampai mati. Cara-cara Allah nak bagi tunjuk jalan mana? Allah kutip, dia ambil letakkan dalam majlis ilmu. Tu tanda Allah nak selamatkan kita. Dalam keadaan kita leka, lupa, lalai dengan dunia dan semacamnya, dengan dosa, dengan maksiat, Allah kutip kita, Allah ambil kita, letakkan dalam majlis ilmu. Ilmu itulah tanda Allah nak selamatkan kita daripada kesesatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqamah mengaji sampai mati, sampai kita dimengajikan oleh orang. Mengaji sampai orang mengajikan kita. Jangan niat dalam hati nak mengaji sampai pandai, bukan. Nak mengaji sampai mati supaya kita dapat kelebihan mati syahid. Orang yang menuntut ilmu mati syahid. Bukan untuk budak pondok, budak tahfiz je. Kita yang duduk di taman, yang ada kerja masing-masing ni, kalau kita ada jadual khusus dalam hati kita, kita memang ada jadual khusus pengajian fardu ain kita. Walaupun kita ada masa mencari nafkah, ada masa dengan urusan keluarga dan sebagainya, tapi dalam hati kita memang ada jadual pengajian kita khususnya fardu ain. Dia juga dikira sebagai seorang penuntut ilmu di sisi Allah. Tapi niatnya mesti ikhlas. Jangan mengaji sebab nak orang puji-puji kata kita orang mengaji. Belajar kerana Allah. Dia mati syahid. Maka sedia itulah yang dikatakan sifat kidam, yang lawan bagi sifat baharu. Apa maksud baharu? Tak faham makan ni orang. Baru apa maksud baru? Ada tulis ada. Kang minggu akan datang tanya baharu apa? Lagi. Tulis dah. Beli pen mahal-mahal. Inilah sebab kedai alat tulis banyak tutup tuan. Kita beli sebatang sampai mati kita pakai. Tutup kedai. Kita mana orang tak beli datang pen tak datang beli pen. Nak beli jam mana? Beli tak pakai. Buat korek lubang hidung, korek telinga. Dia main pusing-pusing. Catatlah tulis. Benda penting. Mana-mana saya kelas macam tu lah saya suruh tulis. Sebab penting benda kita. Sebab saya dah lalui kenapa saya tak berhenti baca kitab tauhid dulu. Sebabnya saya mengaji buka tutup. Lepas tu melopong. Balik kampung nama mengaji pondok. Balik kampung buka apa benda? Ta'alluq suluhi qadim. Apa benda suluhi qadim? Tengok tu. Sebab apa tu? Ngaji buka tutup. Tok guru cakap Jadi jangan lalui jalan itu. Saya tak nak rugi masa. Kita masa dah tak banyak. Ngaji sungguh-sungguh. Target ngaji ni aku nak faham, insya-Allah. Tak mustahil tuan-tuan, umur kita banyak mana pun, kalau bersungguh Allah akan bagi. Orang muda, otak fresh, tak bersungguh tak dia dapat tuan-tuan. Bersungguh ngaji. Kemudian jadi baharu tadi artinya apa? Sesuatu yang ada jadi sifat baharu Allah hukumnya apa? Mustahil. Apa maksud mustahil? Sesuatu perkara yang akal tidak boleh terima ada.
Sekali-kali itu mustahil. Ulang balik. Mustahil bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada, ataupun sesuatu perkara yang akal kita tak boleh terima ada sekali-kali. Jadi sifat baharu itu pada Allah hukumnya mustahil. Akal tak boleh terima sekali-kali Allah bersifat baharu. Akal tak boleh terima, tak masuk akal Allah itu bersifat baharu. Selama-lamanya akal tak boleh terima, akal tak boleh membenarkan. Barang siapa yang akalnya boleh menerima Allah Ta'ala itu bersifat baharu, maka kufurlah dia, kafirlah dia. Itu mustahil-mustahil ini bukan menunjukkan benda tak ada saja, bahkan benda yang akal tak boleh membenarkan jangan dibenarkan. Jangan dibenarkan. Akal tak boleh membenarkan Allah itu bersifat baharu, kerana kalau Allah Ta'ala itu bersifat baharu, serupalah seperti makhluk, bukan manusia, sama seperti makhluk. Makhluk tu bukan manusia je, kebau pun makhluk juga. Kebau makhluk, lembu makhluk, cawan makhluk, nasi biryani makhluk. Apa ni apa tadi? Lauk dia nasi lemak. Nasi tomato makhluk, tuan-tuan. Lepas ni jangan lagi. Jadi ada tu kita boleh ugut sikit ngaji lama dah. Apa nak nasi tomato, tunggu ambil 29. Makhluk ni mana sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tu makhluk, bukan manusia je. Apa sahaja yang Allah jadikan makhluk lah namanya tu. Air, udara, tisu, handphone, makhluk semua kan. Sebab tu tak boleh kata Allah tu bersifat baru. Kalau kata Allah baharu, serupa dengan makhluk, mana boleh. Laisa kamitslihi syai'un, dia tak serupa dengan segala sesuatu. Allah tidak seperti makhluk. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan itu bersifat sedia, itulah yang dinamakan dia wajib pada akal. Itu yang dinamakan wajib akli. Itu namanya wajib akli. Yakni kita menghukumkan dengan akal kita Tuhan mesti sedia kala. Mesti itu wajib lah maksudnya, terjemah Melayu. Allah wajib sedia kala, Tuhan ni mesti sedia kala. Kalau baharu bukan Tuhan, kalau ada permulaan bukan Tuhan. Ingat tu. Sebab tu kena tahu, kena kenal sifat Tuhan. Kita kata Allah tu Tuhan, apa sifat dia? Kenapa panggil dia sebagai Tuhan? Apa sifat-sifat dia yang membezakan di antara dengan kita? Kenapa dia berhak disembah? Kenapa kita tak boleh menyembah sesama sendiri? Kerana tidak ada sifat ketuhanan pada kita. Tidak ada sifat ketuhanan pada selain Allah. Yang memiliki sifat-sifat ketuhanan ni hanya pada Allah. Sebab tu la ilaha illallah, dia saja Tuhan, yang lain tidak. Tak ada yang lain nak cari yang lain ada sifat ketuhanan, tak ada, melainkan Allah saja yang ada sifat ketuhanan. Sebab tu lembu, gajah dan sebagainya yang disembah-sembah oleh manusia itu bukan Tuhan. Tak layak pun nak dipanggil Tuhan, kerana tidak ada satu pun sifat ketuhanan pada benda-benda itu. Sama macam kita juga makhluk, cuma dia lembu, kita manusia. Sama-sama diciptakan oleh Allah. Jadi Tuhan ni mesti ada sifat dia. Mesti ada sifat dia. Kalau tak, kenapa panggil Tuhan? Ada orang tanya, ada orang tanya apa beza sifat Tuhan dengan kenapa Tuhan tu ada sifat dan kita pun ada sifat, apa bezanya? Bezanya sifat Tuhan tak sama dengan sifat kita. Macam mana kita nak membezakan sesuatu kalau tak ada sifat? Macam mana kita nak membezakan laki-laki dan perempuan kalau tak ada sifat? Sifat lelaki macam mana? Sifat perempuan macam mana? Macam mana kita nak membezakan putih dan hitam kalau tak ada sifat? Jadi sifat itulah di antaranya, dengan adanya sifat tu kita boleh membezakan sesuatu, betul? Kalau tak ada sifat nak beza macam mana? Orang yang kata Tuhan tak ada sifat ni Mu'tazilah dia tak percaya Allah ada sifat. Dia kata Allah tu zat saja, Allah tak ada sifat. Baik. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan itu bersifat sedia, itulah yang dinamakan dia wajib.
wajib pada akal, wajib akli yang kita dah belajar dulu. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya, tidak berubah menjadi tiada. Ingat tu, perkara wajib dia kekal ada selama-lamanya, kekal ada selama-lamanya. Dia tak boleh berubah menjadi hilang, dia tak boleh berubah menjadi binasa, dia tak boleh berubah menjadi tiada. Itu arti wajib. Kemudian, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baharu. Faham baharu tu apa tadi? Baharu tu sesuatu yang ada permulaan. Jadi pengakuan kita dalam hati bahawasanya Allah tidak bersifat baharu, itulah yang dinamakan dia mustahil pada akal. Baharu Tuhan tu, Allah bersifat baharu, Allah ada permulaan, Allah berasal daripada tiada, hukumnya mustahil. Akal tak boleh terima sekali-kali, akal tak boleh terima sekali-kali, akal tak boleh membenarkan sekali-kali. Ingat tuan-tuan, setiap sesuatu yang bersifat baharu mesti dijadikan. Ingat tu, tiap-tiap sesuatu yang bersifat baharu, ataupun dalam erti kata lain, tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan mesti ada penciptanya. Kita bersifat baharu sebab tu kita ada pencipta, iaitu Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala dikatakan bersifat baharu, menunjukkan Allah juga ada betul tidak? Setiap benda baru ada pencipta. Faham dah situ? Contohnya kita, surau ni baru, sebab tu ada yang membuatnya. Kita ni ada yang membuatnya, iaitu Allah. Jadi kalau Allah juga, kalau Tuhan itu juga bersifat baharu, ada permulaan, berasal daripada tiada, kemudian dia berubah menjadi ada, menunjukkan ada yang menciptakan dia. Betul tak? Kalau Allah bersifat baharu, menunjukkan Allah itu juga dijadikan. Jadi timbul soalan, siapa yang menciptakan Allah? Akan keluar soalan tu. Sebab apa? Dikatakan Tuhan bersifat baharu. Bila dikatakan Tuhan bersifat baharu, mesti timbul soalan, siapa yang jadikan dia? Takkan soalan tu kita tak boleh nak tanya. Memang soalan tu layak ditanya kepada yang bersifat baharu. Siapa yang jadikan surau? Boleh kan? Boleh tanya kan? Dah memang surau ni asalnya tiada, kemudian dibuat. Siapa yang buat? Ada jawapannya, simpulan kontraktor sekian. Kita ni asalnya tiada, kemudian jadi ada. Siapa yang jadikan kita daripada tiada kepada ada? Ada jawapannya, Allah. Dah, kalau Allah itu baharu, Allah tu asalnya tiada, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang mengeluarkan Allah tu daripada tiada kepada ada? Siapa? Nak jawab macam mana? Dia kata dialah yang menjadikan diri dia sendiri. Macam mana pula tu? Allah lah yang buat diri dia sendiri. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat diri sendiri ni? Yang membuat ni namanya pencipta. Di antara pencipta dengan barang yang dia nak ciptakan, mana yang kena ada dulu? Pencipta kena ada dulu. Dah kalau kata Allah yang menciptakan diri dia, kata tadi Allah baru, makna asalnya tiada, Allah tak ada. Kalau kata Allah baru, maknanya asalnya Allah tiada. Lepas tu siapa yang buat Allah? Allah lah yang buat. Allah yang buat. Tadi kata Allah tak ada, macam mana nak buat diri dia sendiri? Kalau nak jadikan diri dia, mesti kena ada dulu. Nampak dah tu. Tuhan kat bawah dia. Kat bawah tu ada dah. Baca sikit lagi. Kan nasi tu mantu lama basi tuan-tuan. Kemudian dia sampai situ kan. Dan makna sedia itu, ialah barang yang ada. Tu satu mula-mula ingat. Bila sebut sedia, yakni sedia kala. Kadang-kadang disebut sedia, kadang-kadang disebut sedia kala. Kadang-kadang dipanggil qadim, kadang-kadang dipanggil azali. Sepupu sepapak dia lah tu tuan-tuan. Sedia kala, sedia qadim,
Azali itu sepupu sepapak lah tu, menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ada permulaan. Bila sebut qadim pun tak ada permulaan, azali pun tak ada permulaan, sedia kala pun tak ada permulaan. Tu maksud dia. Tulis buat nota biar kitab gitu tu ada contengan nota, bukan conteng sebarang tu tuan-tuan. Seburuk-buruk tulisan, sekuat-kuat ingatan. 20 tahun 30 tahun balik buka, kalau lupa masalah buka balik, boleh ingat balik masalah bila melihat tulisan buruk kita. Betul? Setiap kali tuan-tuan tulis, bertambah hebat syurga milik tuan-tuan. Semua setiap amalan kita buat tu sebenarnya kita sedang membina syurga kita, memperindahkan syurga masing-masing. Sebab tu nanti di hari kiamat, dalam syurga besok, di antara benda yang menjadikan kita menyesal walaupun di dalam syurga, kerana melihat amalan orang lain lebih daripada kita. Kalau aku tahu, aku buat lebih daripada dia. Macam tu dah. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada, koma situ, letaklah koma situ. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada, koma situ, yang tidak didahului, tambah sikit, oleh tiada. Bahasa kitab tu dah betul. Kita nanti kan takut baca sendiri kat rumah, nanti kan tak faham, tu yang suruh tambah-tambah sikit, bukan kitab tu salah. Nak mudahkan kita faham baca sendiri nanti kan. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada, koma situ, yang tidak didahului oleh tiada. Makna dia ada, benda tu ada, tapi tidak dimulai oleh tiada, tidak dimulai oleh kosong. Tu maksudnya. Itu maksud sedia kala, sesuatu yang ada kemudian tidak dimulai oleh kosong. Sesuatu yang ada yang tidak dimulai oleh kosong, itu maksud sedia kala. Kalau sesuatu yang ada kemudian dimulai oleh kosong, itu namanya baharu. Sesuatu yang dimulai oleh kosong, baharu namanya. Sesuatu yang tidak dimulai oleh kosong, dimulai oleh tiada, namanya sedia kala ataupun qadim ataupun azali. Yang ada yang tidak dilalui oleh tiada, atau dikatakan barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya. Dia ada tapi tak ada mula. Surau ni ada kan? Surau ni ada tak? Bila mula surau ni dibuat? Bila mula surau ni dibuat, katalah 10 tahun lepas. Katalah 10 tahun lepas. Makna surau ni ada permulaan bila? 10 tahun lepas. Sejak 10 tahun lepas hingga sekarang, surau ni ada dah. Kita pun ada permulaan kita juga. Bila mula Allah jadikan tu benih dalam rahim ibu kita tu, itulah sejak mula jasad kita ni dijadikan. Mana ada permulaan, ada tarikhnya, ada waktunya. Allah tak ada tarikh, Allah tak ada waktu, Allah tidak ada permulaan. Jadi jangan ditanya bila adanya Allah. Allah tu ada sedia kala lagi dah, dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Kalau Allah itu ada permulaan, maka Allah bersifat baharu serupa dengan makhluk. Hukumnya akal tak boleh terima Tuhan serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sedia inilah yang dikatakan sedia yang zati. Sedia Allah inilah yang dikatakan sedia zati. Apa maksud sedia zati? Zat Allah itu, diri Allah itu tidak menerima permulaan. Itu maksud sedia zati. Sedia zati, yakni sedia yang bangsa zatnya. Makna diri Allah, zat tu maksud diri. Zat tu makna diri, yang bukan zat berkrim disukai ramai, itu bukan tu zat tu. Ni zat makna diri sesuatu. Ni tubuh saya ni namanya zat saya, tubuh saya, zat.
Zat Allah tu tak sama dengan zat makhluk. Jadi zat Allah tu tidak ada permulaan, tak sama dengan zat kita. Diri kita ni ada permulaan. Itu maksud sedia zati. Dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia zamani. Makna keluar di sini tak masuk dalam perbicaraan sifat Tuhan, tak masuk di dalam perbicaraan sifat Allah. Sedia apa? Sedia zamani. Sedia zamani tak masuk. Zamani mana? Kusangkakan. Bukan tu. Itu zamani Islam tu. Zamani di sini masa. Bukan maksud sedia yang bersangkut paut dengan masa. Sedia yang bersangkut paut dengan masa bukan sifat Allah. Itu sifat makhluk. Contohnya kita kata alam ni, lahir-lahirnya kita tengok alam ni sedia ada dah. Betul tak? Lahir-lahir tengok alam ni sedia ada dah. Apa maksud tu? Maksudnya kewujudan alam ni daripada tiada, kemudian sejak mula Allah ciptakan sehingga kini dah lama ada dah. Sejak mula alam tu diciptakan daripada tiada kepada ada, sejak tu hinggalah sekarang dah beratus ribu juta tahun dah barangkali kewujudan dia. Itu sedia zamani namanya. Sesuatu yang dah lama ada, sesuatu yang dah wujud dan memakan masa yang panjang, itu sedia zamani. Adapun Allah bukan itu maksud sedia Allah. Bukan itu maksud sedia kala Allah. Bukan maksud Allah Ta'ala itu dah wujud lama dah, makan ratusan ribuan jutaan tahun dah Allah tu ada. Tidak mustahil. Bukan tu. Faham maksudnya? Supaya kita boleh membezakan sedia Allah dan sedia makhluk. Jangan disekutukan. Sebab tu kalau kita salah faham dengan erti sedia kala ni, maka salahlah pegangan kita. Betul tak? Kalau kita salah faham, salahlah pegangan. Kerana apa yang kita pegang itu kembali kepada apa yang kita faham. Kalau kita faham Allah tu bersifat sedia kala dengan makna yang dia faham Allah tu dah lama ada, itulah akidah dia. Itulah iman dia. Dia beriman Allah dah lama ada. Maksudnya dia beriman Allah tu wujud seperti makhluk yang bersangkut paut dengan masa. Merosakkan akidah. Jadi bila kita dah belajar, boleh beza. Bukan tu maksud sedia kala Allah. Yang betulnya mana? Sedia kala Allah tu dengan makna Allah tidak ada permulaan. Maka bila dia faham begitu, itulah yang dipegang. Inilah dia akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya kita beriktikad Allah Ta'ala itu ada dan Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Artinya dengan panjang dan lama masa, maka sedia ini tidak dikendaki pada perbicaraan ini. Maksud sedia zamani tidak ada, tidak yang dimaksudkan dengan sifat Allah. Cukuplah situ. Jadi minta ampun maaf banyak-banyak dah. Ambil masa malam ni biasa 40 habis. Tadi saya lambat sampai tadi. Tapi tak apalah, nasib temantu ada, mudah-mudahan sejuk hati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana farifaj ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli kutubi wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslim muslimat, insyaAllah selepas solat fardu isyak nanti kita ada doa selamat, iaitu hajat daripada Tuan Bilal kita, Tuan Yub. InsyaAllah beliau menjadi tetamu Allah pada 8 hari bulan. InsyaAllah beliau akan menunaikan umrah bersama isteri. InsyaAllah kita akan doa selamat sikit, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan perjalanan yang di sana dan dipermudahkan segala insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.